Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dengan mendatangkan dalil-dalil Al-Quran, bermula dengan isbatul yaum, mensabitkan hari. Apabila mensabitkan hari, tak dapat tidak Allah Subhanahu wa taala telah tentukan hari itu disabitkan dengan makhluk Allah yang diletakkan di langit sana. Itulah dia matahari. Maka matahari sebagai alat untuk manusia membuat rojokan hari-hari yang dilalui. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita bicarakan berhubung tentang pensabitan hari, maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki akan bentangkan kepada kita pula berhubung tentang isbatus syahri, pensabitan bulan-bulan yang dijalani. Pensabitan bulan. Setelah pensabitan hari, maka hari itu dilengkapi dengan seminggu. Maka kemudian barulah pensabitan bulan-bulan yang dilalui. Setelah dijelaskan berdasarkan dalil Al-Quran, pensabitan hari itu berasaskan gerakan ketara matahari. Bagaimana pula pensabitan bulan-bulan yang dijalani? Oleh itu, kita akan baca keterangan penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu wal-Amkinatu, halaman yang ke-22. Halaman yang ke-22. Di sini Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mendatangkan nas Al-Quran ayat 39 surah Yasin. Setelah dibahaskan ayat 37 dan ayat 38 surah Yasin, maka tiba masanya menyusuli ayat 38 adalah ayat 39 surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa minhu qauluhu subhanahu wa ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sadaqallahul azim. Ayat 39 surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bulan itu kami telah tentukan bulan itu akan hentian bulan itu sendiri, hinggalah bulan itu kembali semula kepada hentiannya yang asal, seperti tandan, yakni batang tandan
pepohonan korma yang kering dan membengkok. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki wafat pada tahun 421 Hijriah. Mendedahkan kepada kita 3 ayat yang berurutan dalam surah Yasin, ayat 37, ayat 38 dan ayat 39. Ianya berurutan kerana ada di situ hubungan antara ayat 37 ada hubungan dengan ayat 38, begitu juga dengan ayat 39 surah Yasin. Apakah hubungannya? Jelas. Hubungannya berhubung tentang nilai masa. Masa, waktu merupakan peluang yang Allah berikan kepada umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini. Maka ianya memberi keterangan kepada kita ayat 37 surah Yasin, pensabitan hari. Ayat 38 surah Yasin berhubung tentang kedudukan hari, dan ayat 39 surah Yasin tak lain tak bukan pensabitan bulan itu sendiri. Maka kita akan teruskan lagi dengan membaca keterangan-keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu halaman 22. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Udul azqi allazi tusamma al-kibasah tarkabuhu asyamarikh misluhu al-akthul wal-azkul min al-azqi fa iza jaffa wa qadama daqqa wa saghara wahina izin yushabbihul hilalu fi awali syahri wa akhirihi. Artinya, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menjelaskan yang dimaksudkan dengan firman Allah ayat 39 surah Yasin merujuk kepada Al-Urjun. Al-Urjun itu merupakan batang tandan bagi pokok korma. Batang tandan bagi pokok korma, yang mana batang tandan ini diberikan nama khas yang disebut dalam bahasa Arab Al-Kibasah. Dan batang tandan yang diberi nama Al-Kibasah ini keadaannya itu tersusun erat dengan mayang-mayang yang disitulah akan bercambahnya bunga yang akhirnya membentuk buah korma itu sendiri. Seperti buah korma yang bergantungan pada tandannya. Maka apabila batang tandan pepohonan korma itu kering dan semakin tua, nescaya batang tandan itu akan mengecut dan mengecil. Ketika itu tak ubah kelakuannya seperti anak bulan di awal bulan dan kedudukan dan rupa bentuk bulan di akhir bulan. Menjelaskan bahawa rupa bentuk anak bulan di awal bulan hampir serupa dengan rupa bentuk bulan di akhir bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh
Al-Imam Al-Marzuqi jelaskan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala ayat 39 surah Yasin untuk kita mensabitkan bulan-bulan yang kita lalui, maka Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sekali lagi jasad langit. Apabila mensabitkan hari, Allah Ta'ala tetapkan jasad langit yang paling besar saiznya pada penglihatan mata kasar kita, iaitu matahari. Kali ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bulan sebagai rujukan untuk bulan-bulan yang kita jalani kehidupan di muka bumi ini. Ya, bulan merupakan jasad langit yang mata kasar kita menilai bulan adalah kecil sedikit berbanding dengan matahari. Maka untuk mensabitkan bulan-bulan yang kita jalani, Allah Ta'ala telah tetapkan hendaklah merujuk kepada gerakan ketara bulan. Gerakan ketara bulan. Maka untuk memahami gerakan ketara bulan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita membuat pemerhatian dan perhitungan kepada manzilah-manzilah bulan. Apa itu manzilah? Manzilah membawa erti hentian-hentian. Ya, kalau bas ada perhentiannya. Begitu juga bulan ada perhentiannya. Teksi ada hentian teksi. Bulan juga ada hentian bulan. Yang kita faham apabila sebut hentian, hentian bas, di situlah bas akan berhenti, menamatkan perjalanan dan memulakan perjalanan. Hentian teksi, di situlah teksi menamatkan perjalanan dan memulakan perjalanan. Hentian bulan, di situlah bulan menamatkan perjalanan dan bulan meneruskan perjalanan. Maka diterjemahkan manzilah itu dengan makna hentian. Manzilah bulan, hentian bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi jelaskan kepada kita, apabila kita mula memahami berhubung tentang hentian bulan, maka untuk memahami tentang hentian-hentian bulan ini, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar umat manusia amnya, masyarakat Arab khasnya, merujuk kepada keadaan batang tandan pepohonan kurma. Batang tandan pepohonan kurma. Apabila kita memahami hal ehwal batang tandan pokok kurma, dan kita juga memahami al-ma'al, dapatan perolehan daripada batang tandan pokok kurma, maka kita akan memahami dan mampu membuat hitungan kepada hentian-hentian bulan, iaitu manzilah bulan. Bagi masyarakat Arab yang cukup selesa, dan itulah sumber mata pencarian hidup mereka, pepohonan kurma, hasilnya adalah buah kurma. Sebelum pokok kurma itu mengeluarkan buahnya, terlebih dahulu pokok kurma itu akan menjelmakan mayang daripada pepohonan kurma. Di celah-celah
pepohonan kurma itu keluarlah yang disebut mayang buah kurma. Daripada mayang buah kurma itu, mayang itulah nanti akan mengeluarkan bunga, dan bunga menjalani tumbesaran menghasilkan buah. Pun begitu, sama ada mayang pada permulaan hinggalah bunga di pertengahan dan kemuncaknya adalah buah. Kesemuanya itu dipegang erat oleh batang yang disebut sebagai batang utama memegang buah-buah kurma. Ianya disebut sebagai batang tandan pepohonan kurma. Oleh kerana batang tandan ini merupakan bahagian yang paling utama, kerana batang tandan itulah yang memegang erat mayang, bunga dan buah, dan penentu kepada hasilnya, sama ada kesemua bunga itu akan membentuk buah, ataupun buah yang dihasilkan berguguran, atau sebaliknya buah itu masam kerana tidak cukup panas. Semua bergantung kepada batang tandan. Maka masyarakat Arab menamakan batang tandan itu dengan nama khas, Al-Kibasah. Dan tandan itu disebut dalam bahasa Arab Al-Azqu. Sama ada tandannya maupun batang tandannya, Allah Subhanahu wa taala datangkan satu kalimah khas dalam Al-Quran disebut Al-Urjun, Urjunil Qadim, yang sukar untuk diterjemahkan. Tetapi yang paling mudah untuk kita faham, Urjunil Qadim itu membawa erti batang tandan tua, yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki bahawa apabila batang tandan semakin tua, maka batang tandan itu mengecut dan mengecil. Pada ketika itu dapat dilihat bahawa buah-buah kurma mula ranum masak. Maka nak mengetahui sama ada buah kurma sudah ranum masak atau belum, perlu merujuk kepada batang tandan yang Allah sebut dalam Al-Quran Al-Urjun, Urjunil Qadim. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh itu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menjelaskan lagi maksud ayat 39 surah Yasin. Bagi memahami manzilah bulan, kita perlu memahami keadaan batang tandan pepohonan kurma. Kerana batang tandan pepohonan kurma itu akan mengalami perubahan pada detik awal pembentukan mayang dan hinggalah detik akhir buah-buah kurma itu ranum masak. Pun begitu, batang tandan tetap namanya batang Al-Kibasah, yang disebut juga dalam Al-Quran Urjun. Maka ianya menjelaskan kepada kita, apabila sebut batang tandan, ianya memberi maklumat penting untuk kita memahami berhubung tentang hal ehwal bulan itu sendiri. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menyatakan, rupa bentuk, tasyakul bentuk, tasawur rupa anak bulan itu
boleh dibuat perbandingan dengan tasyakul tasawur, rupa, bentuk dan rupa pada batang tandan. Maka batang tandan akan sama rupa bentuknya di awal pembentukan mayang hinggalah pada saat batang tandan itu mengering. Dengan kata lain, begitulah tasyakul, bentuk, tasawur, rupa. Tinggal lagi perbezaannya yang ketara ketika peringkat awal batang tandan itu basah, ketika peringkat akhir batang tandan itu kering. Pun begitu, sama ada basah atau kering, masyarakat Arab tetap kenal itu adalah batang tandan. Rupa dan bentuknya sama. Oleh itu, memberi maklumat kepada kita bahawa peringkat awal yang disebut hilal anak bulan, rupa dan bentuknya akan sama kepada peringkat akhir yang disebut al-barra. Peringkat akhir al-barra ataupun diletakkan sebagai satu istilah khas, iaitu pada saat-saat bulan mula melengkapi pusingan mengelilingi bumi. Oleh itu, bagaimana rupa bentuk anak bulan di awal bulan, begitulah rupa bentuk bulan di akhir bulan. Maka ianya memberi keterangan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sediakan perkara ini bagi memudahkan manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Cukup dengan membuat pemerhatian mata kasar, manusia sudah mengetahui sama ada sudah sempurna sebulan yang dilalui ataupun belum sempurna lagi sebulan yang dilalui. Kerana Allah Subhanahu wa taala isytiharkan pensabitan bulan-bulan yang kita lalui merujuk kepada gerakan ketara bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita baca lagi keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi pada halaman yang ke-22. Wa qala Abu Ishaq Az-Zajjaj ma'na al-ayah wa qaddarna al-qamar fi manazilihi al-thamaniyah wal-ishrin wa fi ma'khadhuhi min du'i syamsi fakana fi awali matla'ihi daqiqan dha'ilan fala yazalu nuruhu yazidu hatta takamala inda ittisafi syahri badran wa imtila'uhu minal muqabalati nuran summa akhadha fin nuqthani bimukhalafatihi al-muhadzati wa tujawizuhu laha hatta ada ila misli halihi al-ula min ad-diqqati wad-du'ulati wa dhalika kulluhu fi manazihi al-thamaniyati wal-ishrin li'annahu rubama istatara laylatan wa rubama istatara laylataini famusyabahatul hilali lil'urjuni fil mustahil. Artinya, berkata Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Az-Zujjaj, guru kepada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, makna ayat 39 surah Yasin, kami telah tetapkan bulan itu pada kedudukan bulan dengan 28 perhentian
yang perlu bulan itu lalui bagi melengkapkan perjalanan sebulan. Dan pada kedudukan tersebut, bulan mendapat cahaya matahari. Oleh itu, bulan pada awal terbitnya dengan rupa bentuk yang kecil dan meraih sedikit cahaya. Maka akan bertambah-tambahlah cahaya bulan dari hari ke sehari, sehingga sempurna cahaya yang diraih oleh bulan itu di pertengahan bulan nanti. Cahaya bulan itu merupakan cahaya bulan penuh purnama, dan rupa wajah hadapan bulan cahayanya amat bersinar. Kemudian bulan mula mengalami susutan selepas pertengahan bulan. Susutan cahaya di bahagian belakang wajah bulan, sehinggalah bulan itu kembali semula seperti keadaan yang pertama, iaitu mengecil dan malap cahayanya. Hal ini terjadi dalam 28 hentian bulan yang melengkapi 28 hari. Kadang-kadang bulan tidak kelihatan satu malam, yakni pada malam 28, pada malam 29. Dan boleh juga 2 malam tak kelihatan, malam 29 dan malam 30. Maka anak bulan itu menyerupai hal ehwal batang tandan pepohonan kurma dalam rupa dan bentuknya. Wallahu a'lam bissawab.